Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kehadrat ilahi kerana kita menjadi insan yang terpilih untuk bertemu dengan Ramadan yang mulia ini, yang di mana bulan ini penuh keberkatan, yang di mana bulan ini penuh kemuliaan. Dan bulan ini juga bulan yang amat special. Kerana apa? Kerana turunnya Al-Quran dalam bulan ini. Jadi, apakah tajuk yang saya akan bawakan pada tuan-puan hari ini? Dan adakah tajuk itu berkaitan dengan bulan Ramadan? Jadi, tajuk yang saya akan bawakan kepada tuan-puan hari ini ialah menjaga lisan. Pepatah Melayu ada mengatakan, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Lihatlah, daripada pepatah Melayu tersebut kita dapat lihat mulut yang kecil itu, lidah yang kecil itu dapat binasakan seluruh tubuh badan kita. Na'udzubillahi min zalik. Jadi jagalah setiap pertuturan kita, jagalah setiap percakapan kita, perdebatan kita dan syarahan kita. InsyaAllah hidup kita akan aman dan lebih gembira. Jadi kita boleh lihat dalam surah yang saya akan bacakan ini, Surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yulfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada suatu perkataan yang diucapkan kecuali ada di sisinya malaikat pengawas yang mencatat. Kadang kita tak hirau, kadang kita tak kisah. Sebab apa? Kita mengeluarkan kata-kata kesat, ya, kita mengeluarkan kata-kata umpatan misalnya, dan kita tidak menjaga lisan. Kerana apa? Malaikat raqib dan atid kita tidak dapat lihat, dan kita wajib beriman. Kebanyakan orang macam itu. Jadi yang pertama saya ingin menceritakan antara orang yang tidak menjaga lisan, dan yang kedua saya akan menceritakan tips untuk menjaga lisan. Beberapa yang pertama, antara orang yang tidak menjaga lisan ialah, yang pertama, orang itu dia suka mengejek. Yang kedua, orang itu suka menipu. Menipu ini kita lihat seperti pepatah Melayu ada mengatakan, siakap senuhum gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Lihatlah, kerana lisan dia dapat menjadi seorang pencuri. Amat dahsyat kuasa lisan ini. Dan yang ketiga, iaitu orang yang selalu mengumpat. Kalau kita mengumpat dalam bulan puasa ini, makruh hukumnya. Adakah kita nak melakukan perkara-perkara yang makruh setiap hari? Isafilah diri, muhasabahlah diri di bulan puasa ini. Bulan puasa inilah kita dapat insafi diri kita. Dan yang keempat ialah mengadu domba. Jadi ini semua antara orang-orang yang tidak menjaga lisan. Ciri-ciri yang tidak menjaga lisan. Dan orang banyak masuk syurga dan masuk neraka disebabkan apa? Jadi kita lihat hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda. Nabi SAW pernah ditanya berkaitan sebab kebanyakan orang dimasukkan ke dalam syurga. Baginda SAW menjawab, taqwallahi wa husnul khuluqi wa su'ila an akthara ma yudkhilan nas an-nar. Faqala al-famu wal farju. Takwa kepada Allah dan baik akhlaknya, itulah orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Lalu baginda ditanya lagi berkaitan sebab kebanyakan manusia dimasukkan ke dalam neraka. Baginda SAW jawab, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Lihatlah dalam hadis ini, kerana mulut yang kecil itu dapat membawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana percakapan yang dapat kita mengubah seseorang itu atau mengubah keliling masyarakat kita, itu akan kita, insya-Allah kita akan masuk ke dalam syurga. Percakapan dapat membawa kita ke dalam syurga. Percakapan juga dapat membawa kita ke dalam neraka, walaupun ia digunakan hari-hari. Jadi apakah tips untuk menjaga lisan ini? Tips yang pertama ialah dapat mengawal lisan melalui hati. Tips yang kedua ialah hindari berbicara tanpa berfikir. Tip yang ketiga ialah jangan menghina orang lain.
Tips yang keempat ialah perbanyakkan baca Al-Quran dan berzikir. 4 saja tips yang saya dapat bagi kepada tuan-puan sekalian. Jadi saya amat berminat dengan tips yang pertama, iaitu dapat mengawal lisan melalui hati. Kita kebanyakannya percakapan kita, sama ada baik atau buruk, datangnya daripada hati kita. Jikalau kita selalu mengumpat, kita selalu mencela, selalu menipu, itu menandakan hati kita ini telah kotor. Dan jikalau kita selalu mengeluarkan kata-kata yang baik, kita selalu membicarakan yang baik, itu menandakan hati kita masih bersih. Jadi ayolah sama-sama kita berubah dan muhasabah diri dan bertaubatlah di bulan puasa ini, dan saling menjaga antara satu sama lain. Jagalah lisan, jagalah akal, jaga jugalah hati. Akhir kalam daripada saya, jadikanlah zikir sebagai gantimu kepada umpatan. Jadikanlah ayat Al-Quran sebagai ganti kepada menipu. Dan jadikanlah yang terakhir ini, amal sunnah, sebagai rutin harianmu. InsyaAllah kamu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.